Bakal ditendang, Perikatan Nasional dan PAS sedia terima KJ. Gempa, MB Kedah cuba racun fikiran orang Melayu. Kerajaan Pakatan Harapan cuba jejaskan pemilikan hartanah Melayu. Isu ditendang dari UMNO, akhirnya KJ bersuara. Kita terbuka untuk bersama dengan agenda yang besar ini, pemimpin, orang pertengahan, hatta kepada rakyat awam sendiri yang ingin bersama dengan Perikatan Nasional. So, kita sangat terbuka. Belum pun ditentukan statusnya sebagai ahli UMNO, sudah ada pintu yang terbuka buat Khairi Jamaluddin jika ia ditakdirkan dikenakan tindakan oleh UMNO. Hari ini salah seorang pemimpin kanan PAS berkata, bekas menteri dan ketua pemuda UMNO itu boleh menyertai mana-mana parti dalam Perikatan Nasional. Naib Presiden PAS Ahmad Samsuri Mokhtar berkata, Khairi merupakan seorang tokoh yang hebat serta berfikiran terbuka. Seperti dipetik berita harian online di Kuala Terengganu, Ahmad Samsuri berkata, dia melihat Khairi yang gagal memenangi kerusi Parlimen Sungai Buloh pada PRU ke-15 lalu adalah orang yang mampu menjalankan tugas dengan cemerlang. Pandangan saya adalah Khairi pemimpin yang mampu melaksanakan pelbagai agenda kepada rakyat. Kita Perikatan Nasional mengalu-alukan dan bersedia menerima penyertaan Khairi untuk bersama dengan Perikatan Nasional, katanya. Khairi merupakan antara tokoh yang dilihat sebagai berpotensi menjadi pemimpin pelapis dalam UMNO sehinggalah dia terpaksa bertanding di Sungai Buloh dalam PRU kawasan Kubu Kuat Pakatan Harapan tahun lalu berbanding kerusi selamat Rembau yang disandangnya selama ini. Khairi membuat percaturan yang berisiko tinggi apabila datang ke Sungai Buloh. Walaupun berjaya mendapat undi yang banyak di Sungai Buloh, ia belum cukup untuk memenangkan bekas Menteri Kesihatan tersebut. Khairi juga dikenali sebagai ahli politik yang lantang. Dengan kejadian terbaru, dia menyuarakan rasa tidak senang terhadap usul dikemukakan perwakilan dalam persidangan tahunan UMNO baru-baru ini. Usul itu ialah mencadangkan agar jawatan Presiden dan Timbalan Presiden tidak dipertandingkan. Pemimpin tertinggi UMNO akan bermesyuarat di Kuala Lumpur esok iaitu Jumaat dan mungkin akan membincangkan isu Khairi yang dianggap melanggar disiplin parti. Ahmad Samsuri berkata, pemimpin parti dalam Perikatan Nasional sentiasa bersikap terbuka dan menerima mana-mana pemimpin politik atau individu untuk bersama mereka melaksanakan pelbagai agenda kepada rakyat. Menteri Besar Terengganu itu juga dilaporkan berkata, pihaknya akan menyambut baik jika Khairi memilih untuk bersama mereka, ibarat kecil tapak tangan biru ditadahkan. Amanah Kedah menyelar tindakan Menteri Besar Kedah Muhammad Sanusi Madnor yang didakwa terus memainkan isu-isu perkauman. Pengerusinya Ismail Saleh berkata, menerusi video ucapan Sanusi yang tular di media sosial, pemimpin PAS itu mendakwa Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan KPKT Ngah Meng mempunyai agenda tersembunyi apabila mahu membawa konsep pembangunan perumahan dari Singapura. Katanya Sanusi cuba meracuni pemikiran orang Melayu. Kononnya, Menteri KPKT itu mahu membawa agenda pilihan raya kerajaan tempatan dari Singapura apabila mahu tiru pembangunan perumahan negara jiran itu. Sanusi juga cuba meracuni pemikiran orang Melayu. Kononnya KPKT sedang melaksanakan agenda Silk Road dari negara China. Ada beberapa isu yang tidak menyenangkan saya dan saya percaya rakyat Malaysia juga tidak senang dengan pendekatan politik perkauman PAS ini. Katanya, merujuk video terbabit Sanusi dalam ucapannya antara lain mendakwa DAP mahu melaksanakan pilihan raya kerajaan tempatan bagi menguasai kerusi ahli majlis pihak berkuasa tempatan PBT. Selain itu dakwanya, Pakatan Harapan juga mahu merealisasikan agenda The New Silk Road yang menjadi dasar kerajaan China. Sementara itu, Ismail berkata, langkah kerajaan meniru pembangunan perumahan yang dilaksanakan oleh Housing Development Board HDB Singapura adalah suatu tindakan yang sangat baik untuk meningkatkan kualiti perumahan di Malaysia. Jelasnya kualiti perumahan rakyat yang dibuat oleh Singapura melalui HDB sangat tinggi berbanding dengan Malaysia. Apa salahnya kita belajar kebaikan yang dibuat oleh Singapura? Takkan kerana kita nak tiru perumahan di Singapura, maka kita akan bawa semua perkara dari Singapura. Ini pemikiran cetek dan berniat jahat Sanusi yang sengaja mahu mengapikan semangat perkauman yang negatif untuk menjaga kepentingan politik PAS. Tegasnya, ia juga anggota Dewan Undangan Negeri Pengkalan Kundo. Tambahnya, Sanusi juga mendakwa kononnya kerajaan PAS Kedah menyekat agenda Silk Road, tetapi sebaliknya mereka bekerjasama dengan syarikat dari China.
Malah katanya, Sanusi juga menandatangani perjanjian persefahaman MOU dengan sebuah syarikat dari China iaitu Xiamen Tungsten Co Limited untuk projek pelembungan berunsur nadi bumi REE di SIG. Inilah yang saya katakan, Sanusi dan PAS ini tidak move on lagi ketika Tuanku Sultan Kedah nasihat agar berbuat baik dengan kerajaan pusat untuk kepentingan rakyat. Dia masih lagi duk main isu perkauman. Kalau betul tak apa juga, tetapi hanya hayalan Sanusi semata-mata, kata Ismail. Ahli Parlimen Tasik Gelugur Wan Saiful Wan Jan mendakwa kerajaan cuba menjejaskan pemilikan hartanah Melayu dan taburan penduduk melalui dasar perumahan. Ini selepas Menteri Pembangunan Kerajaan Tempatan Ngah Koming berdedahkan bahawa kementeriannya akan bertemu dengan kontraktor daripada Lembaga Perumahan dan Pembangunan HDB Singapura untuk mengetahui kejayaan program perumahan awam di negara itu. Wan Saiful memberi amaran bahawa nasib Bumiputera akan terancam jika model HDB dilaksanakan di negara ini. Ahli Parlimen Bersatu itu memetik Pulau Pinang sebagai kajian kes atas dakwaannya itu. Jika dikaji apa yang Pakatan Harapan telah lakukan di Pulau Pinang setelah mereka belajar dari Singapura dan Hong Kong, memang rakyat perlu bimbang kerana kelompok terbesar dalam kerajaan hari ini ialah DAP, katanya pada satu kenyataan. Daripada 148 ahli parlimen yang menyokong kerajaan, DAP memiliki 40 kerusi dan hanya mempunyai 4 menteri dalam kabinet yang dianggotai 28 menteri itu. Meneruskan dakwaan, Wan Saiful tanpa menyebut sumber datanya berkata, di Pulau Pinang, pemilikan tanah Melayu di daerah Timur Laut ialah 1.16% dan 15% di daerah Barat Daya. Bagaimanapun grafik yang dikongsikan Wan Saiful di laman Facebook menunjukkan ia daripada temu bual berita harian pada Mac 2018 bersama adun Pulau Betong ketika itu, Muhammad Farid Sa'ad. Farid tidak menjalankan sumber datanya dalam temu bual itu tetapi mengatakan bahawa dia telah menjalankan kajian mengenai pemilikan tanah Melayu di Pulau Pinang pada 2010. Sementara itu, Wan Saiful turut memetik data Kerajaan Negeri 2010 yang menunjukkan pemilikan hartanah Melayu di Pulau Pinang ketika itu ialah 27% berbanding 55% milik China. Kita perlukan data terkini untuk 2023 tetapi apa yang jelas ia menunjukkan pemilikan hartanah Bumiputera yang jauh terkebelakang sudah sekian lama, katanya. Wan Saiful juga merumuskan bahawa berdasarkan transaksi melibatkan hartanah kompleks kediaman, perindustrian dan komersial yang direkodkan oleh Pusat Maklumat Harta Tanah Negara atau NAPIK, pemilikan hartanah Bumiputera adalah pada 36.3%. Wan Saiful juga menuduh UMNO terus diam dan bersujud kepada DAP mengenai isu ini. Walaupun dalam isu besar yang membabitkan pemilikan hartanah Bumiputera seperti ini, UMNO sudah rosak dan mandul setelah bersekedudukan dengan DAP, katanya. Bekas Ketua Pergerakan Pemuda UMNO Khairi Jamaluddin Abu Bakar berkata perbezaan pandangan dengan pucuk pimpinan dan tindakan menuntut proses demokrasi dihormati bukan bermakna beliau tidak setia kepada parti. Beliau menegaskan perkara itu melalui Instagram story miliknya. UMNO milik ahlinya semua, bukan MT atau majlis tertinggi sahaja, tambahnya. Difahamkan UMNO sedang mempertimbangkan tindakan disiplin terhadap beberapa ahli parti termasuk Khairi yang sejak kebelakangan ini lantang mengkritik keputusan pucuk pimpinan. Pada Perhimpunan Agung UMNO 2022 baru-baru ini, Khairi merayu kepada para perwakilan agar tidak membiarkan usul tambahan supaya dua jawatan tertinggi parti tidak dipertandingkan diluluskan. Menurut beliau, mereka tidak seharusnya terpengaruh dengan naratif pemilihan jawatan presiden dan timbalan presiden akan membawa kepada perpecahan. Bekas ahli parlimen Rembau itu berpandangan perwakilan seharusnya diberi kebebasan untuk memilih pucuk pimpinan parti. Selain itu, Khairi turut membangkitkan isu tanda nama perwakilan pada kerusi di dalam Dewan Merdeka yang ditanggalkan seperti yang didakwa menerusi rakaman video tular dalam media sosial. Sebelum ini, mesyuarat Majlis Tertinggi MKT UMNO dijangka esok iaitu Jumaat akan menentukan nasib Khairi Jamaluddin dan ahli UMNO lain yang didakwa mensabotaj parti pada pilihan raya umum baru-baru ini, kata Ahmad Zaid Habidi. Presiden UMNO itu memberitahu pemberita bahawa ia akan menjadi sebahagian daripada operasi pembersihan parti seperti yang telah dijanjikan semasa Perhimpunan Agung atau PAU parti itu 2 minggu lalu. Untuk dia, iaitu Khairi, secara individu tak penting. Saya kata pada PAU baru-baru ini, kita akan lakukan pembersihan secara besar-besaran. Termasuk mereka yang mensabotaj parti dalam PRU lalu, termasuk yang menebak kaki sendiri masa PRU diadakan, katanya.